Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid sekalian, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan adab. Okey. 2 minggu lepas, 29 Oktober hari itu, kita cuti sekolah kan sebelum kita mula PKPB. Okey, jadi hari Khamis hari itu kita cuti sempena Maulidur Rasul. Maulidur Rasul tu iaitu hari kelahiran Nabi Muhammad. Okey, Ustaz dah buat pertandingan warna kan. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah berkaitan dengan Rasulullah, iaitu Rasulullah ikutanku. Kalau tengok gambar muka surat 135 dalam buku teks tu, itu ialah sambutan Maulidur Rasul yang diadakan. Biasalah kalau di sekolah-sekolah SK dia ada buat macam ni lah. Kita ni sekolah AJKC, kita tak buat macam ni lah. Tapi kita ada buat dari segi macam zikir ke muana, kita ada buat macam tu. Tapi biasanya parakan kampung-kampung semua ada sambutan Maulidur Rasul. Kalau awak tengok kat televisyen pun ada berkaitan dengan sambutan Maulidur Rasul. Okey, tengok muka surat 135. Okey, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56 Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu tasliman, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada baginda dengan sebenar-benarnya. Okey. Muka surat 136. Dia kata hayati dan amalkan. Apa maksud selawat? Kan biasa bila kita nak Maulidur Rasul, sambutan Maulidur Rasul ni biasanya akan selawat. Contohnya, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maaflah suara Ustaz ni tak sedap. Tapi macam itulah lebih kurang bunyi dia kan. Okey. Maksud selawat. Apa maksud selawat tu? Okey, orang selalu cakap selawat Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina. Tapi adakah kita tahu maksud selawat tu? Okey, selawat ni ialah doa atau pujian untuk memohon keberkatan kepada Nabi Muhammad. Jadi selawat ni ialah satu doa dan juga satu pujian untuk memohon keberkatan kepada Nabi Muhammad. Okey, contoh selawat dia bagi kat sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Selawat ni pun kita sebut dalam tahiyat kita dalam solat 5 waktu sehari semalam kita. Okey, maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad, dan ahli keluarga baginda. Itu contoh selawat. Okey. Kepentingan mengamalkan selawat. Kenapa penting kita mengamalkan selawat ni? Yang pertama, kat sini dia nyatakan 3. Memupuk rasa cinta kepada Rasulullah. Walaupun kita tidak pernah bertentang mata bersemuka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga dapat melahirkan rasa cinta kita pada Nabi Muhammad melalui cara kita mengingatinya dengan berselawat. Kemudian mendapat ganjaran pahala. Itu yang kita nak. Kemudian mendapat syafaat Nabi Muhammad. Yang ini yang kita impikan sebagai umat Nabi Muhammad, yang mana kita nak syafaat Nabi Muhammad yang dapat membantu kita di hari akhirat kelak. Itu pentingnya. Mudah-mudahan dengan amalan selawat kita dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Okey. Seterusnya, adab berselawat. Muka surat 137 tu dia ada nyatakan adab berselawat. Kita nak berselawat ni bukan boleh sesuka hati. Ada adab-adabnya. Okey. Adab-adab berselawat dekat sini dia nyatakan 4 adab bila kita nak berselawat. Yang pertama, menyebut lafaznya dengan betul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukannya Allahumma salli ala Muhammad. Bukan macam tu. Kita kena sebut dengan jelas, dengan betul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey?
Yang kedua, memahami dan menghayatinya. Jangan suka hati je. Setengah orang ni pandai sebut tapi tak faham pun maksudnya apa. Jadi kita kena faham dan cuba hayati setiap ucapan, setiap kata yang keluar daripada mulut kita tu. Yang ketiga, dilakukan dengan ikhlas. Bukannya orang paksa baru nak buat. Kemudian yang keempat, berselawat dengan penuh kasih sayang. Macam mak kita lah. Contohnya kan, mak kita nak doa-doakan kita. La ilaha illallah. Penuh kasih sayang. Dia nak dia nak doakan kita kan. Dia zikir tu pun dia dengan penuh kasih sayang. Macam itulah juga kita. Bila kita nak selawat pada Nabi, kita selawat dengan penuh rasa kasih sayang. Itu adab-adab berselawat. Manakala adab-adab terhadap Rasulullah, ada juga adab-adab terhadap Rasulullah. Walaupun kita tidak pernah bersemuka dengan Nabi Muhammad, tapi kita kena ada adab. Yang pertama ialah adab pertama, berselawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, mengasihi para sahabat Nabi. Macam mana kita nak mengasihi para sahabat Nabi sedangkan kita tak pernah jumpa? Iaitu dengan caranya ialah kita dengar kisah-kisah para sahabat, kita cuba jadi contoh, kita cuba mencontohi perwatakan para sahabat. Kemudian yang ketiga, beriltizam dengan sunnah Rasulullah. Beriltizam dengan sunnah Rasulullah ni maksudnya kita cuba amalkan apa yang Nabi buat. Kalau bukan semua pun, sikit pun jadilah. Supaya kita dapat ikut apa yang Rasulullah buat. Kemudian yang keempat, berazam menziarahi makam baginda. Okey, walaupun kita tak tahu sama ada hari muka, hari masa depan nanti, kita ni kaya ke, ada duit ke, tak ke kan. Sama ada mampu ke tak kita pergi ke Mekah untuk ziarah makam Nabi ke apa ke. Tak apa. Tapi kita kena ada azam, ada niat untuk pergi ke Mekah nak ziarah makam Nabi. Itu penting, okey. Kemudian akibat mengabaikan selawat. Ada akibat kesan buruk yang kita akan dapat bila kita abaikan selawat. Iaitu yang pertama, menghilangkan rasa cinta kepada Rasulullah. Bila kita tak lazimkan diri kita dengan selawat, maksudnya kalau kita tak selawat langsung ni, maksud kita tak solat lah. Sebab dalam solat 5 waktu sehari semalam tu, kita ada baca selawat ke atas Nabi. Jadi secara automatik, sikit demi sedikit, kita akan hilang rasa cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, tidak mengasihi Rasulullah dalam kehidupan. Sebab apa? Kita tidak mengamalkan apa yang Nabi ajar. Kita tidak cuba mengingat Nabi kita. Awak pernah dengar satu nasyid dia sebut Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir pengorbananmu walau tak pernah. Itulah sikit kan. Nasyid tu, kalau dengar lagu nasyid ni, dia ada beritahu walaupun tak pernah bersemuka dengan Nabi Muhammad, tapi kita tetap rasa sayang. Jadi kalau kita tak melazimkan diri kita dengan berselawat, dengan menyusuri sirah-sirah, kisah-kisah Nabi, macam mana Nabi menghadapi penentangan, macam mana Nabi diuji dengan dakwah-dakwah dia untuk sampaikan Islam pada kita hari ini, kita tidak akan rasa kasih kepada Nabi kita. Sebab itulah penting kita belajar sirah. Kemudian yang ketiga, termasuk dalam golongan orang yang hina. Yang ni kita tak nak. Bila kita melupakan Nabi Muhammad, kekasih Allah ni, kita ni termasuk dalam golongan orang yang hina. Na'udzubillah lah. Moga kita dijauhi lah. Okey. Awak tengok info kat bawah ni, dia kata, sesiapa yang berselawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Awak nak tak Allah berselawat ke atas awak 10 kali? Dah bagi tahu dekat sini. Sesiapa yang berselawat kepada Nabi sekali je, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. 10 ganda. 10 kali ganda kita dapat. Orang yang tidak berselawat ialah orang yang bakhil. Orang yang tidak berselawat ni ialah bakhil. Bakhil ni maksudnya kedekut. Kita berselawat, kena bayar ke tidak? Tak ada kan? Jadi, apa salahnya kita lazimkan diri kita dengan berselawat? Tak kena bayar pun. Kita bernafas di bumi Allah ni pun kita tak bayar. Tapi kenapa kita malas ni nak solat?
Gitu. Jadi di sini jelas beritahu orang yang tidak berselawat ni ialah orang yang bakhil, yang kedekut. Sayangnya dia dengan suara dia, sayangnya dia dengan air liur dia, sayangnya dia dengan mulut dia, tak nak berselawat langsung. Tapi bila cakap benda lain boleh pula. Kita jangan kedekut. Jadi banyak manfaat yang kita akan dapat sekiranya kita berselawat, dan akan ada akibat juga bila kita tidak melazimkan diri kita dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu sahaja untuk tajuk hari ini. Ini merupakan tajuk yang terakhir dalam bidang adab. Tajuk terakhir. Jadi mudah-mudahan awak semua boleh fahamlah berkaitan dengan tajuk Rasulullah ikutanku. Jadi mulai hari ini kita cubalah sama-sama lazimkan diri kita untuk mengikut sunnah Rasulullah, mengikut cara hidup Rasulullah. Tak banyak pun, sikit pun jadilah. Asalkan kita cuba ikut. Dan yang paling penting, perkara yang wajib yang Allah suruh kita buat, kita kena buat. Yang paling pentingnya itu solat 5 waktu sehari semalam. Kita cukupkan dulu yang tu. Okey. Itu saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.